سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah pengacara majlis kita pada pagi ini, ibu-ibu, hajah-hajah, natin-natin yang saya kasih sekalian. Jadi Alhamdulillah ya, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah Allah, dengan inayah ataupun pertolongan Allah, serta dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ramai-ramai ini Allah masih pilih kita lah untuk kita berada di satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu seperti ini. Jadi insya-Allah Puan Hajah ya, pagi ini kita cuba melihatlah ya sambungan daripada tadabbur kita surah Yasin, walaupun saya tidak mengambil keseluruhan ya. Saya ambil petikan-petikan sebab kita bukan belajar tafsir, kita belajar mentadabbur Al-Quran. Kita ambil manfaat, kita ambil panduan daripada surah yang kita belajar ya. Jadi insya-Allah pagi ini kita cubalah setakat yang kita sempat, kita masuk ayat yang ke-28 hingga 32 ataupun 33 bergantung pada masa yang kita ada. Jadi eloklah kiranya kita baca sama-sama ya Puan Hajah ya. Kita baca sama-sama ataupun Puan Hajah baca saya ikut. Mana satu ni? Kita baca sama-sama ya. Baca ikut. Ya. Apa salahnya sekali-sekala nak belajar juga dengan hajah-hajah ni, dengan kata bacaannya bagus kan. Okey, baik. Okey, baik Puan Hajah, kita mula ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم. Baik, kita tengok terjemahan ayat dulu aja ya. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Baik, apa terjemahan dia? وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ, dan kami, kata Allah, tak perlu menurunkan kepada kaumnya sesudah lelaki itu meninggal satu pasukan dari langit, dan tidak layak untuk kami menurunkannya. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Tidak ada seksaan ke atas mereka melainkan satu teriakan suara sahaja,
maka tiba-tiba mereka semua mati. Kita tengok dua ayat ni dulu. Bagi ayat yang ke-28 ini sebenarnya dia sambungan lah ya daripada ayat yang sebelum ini ataupun kisah sebelum ini. Hajah ingat lagi tak kisah yang saya cerita tu? Kan di sebuah negeri dikatakan dalam tafsir Ibn Kathir, negeri tersebut namanya Antakya. Di zaman sebelum daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah ya. Banyak riwayat lah, ada yang kata zaman Nabi Isa alaihi salam, ada yang kata zaman sebelum itu lagi. Di negeri tersebut, raja mereka, penduduk mereka menyembah berhala. Lalu Allah hantar dua orang Nabi kan, untuk mengajak supaya beriman kepada Allah. Mereka tentang, mereka tak percaya. Fa'azzazna bithalith. Lalu Allah kuatkan dengan Nabi yang ketiga, 3 orang utusan. Pun mereka ingkar ya, ingkar, dan mereka mendustakan para Nabi tersebut, mengancam Nabi tersebut. Kemudian datang daripada hujung kampung seorang lelaki, Habib An-Najjar, kan, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang dalam keadaan yang tergesa-gesa. Datang apa? Datang supaya menyeru kepada kaum dia, berimanlah, percayalah kepada Nabi tersebut. Nabi-Nabi ini tak minta upah apa pun, nak selamatkan kita. Lalu apa yang berlaku, rangkaian cerita yang kita bincang sebelum ni kan? Mereka membunuh Habib An-Najjar tersebut. Kemudian bila mati, bila syahid Habib An-Najjar, adalah kisah-kisah dia ketika ingin ke syurga yang disebut dalam surah ini. Dan setelah mereka membunuh lelaki tersebut, Habib An-Najjar tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancaman dan bala. Tapi ancaman dan bala tersebut, kata Allah, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'. Tak perlu Allah menurunkan tentera-tentera Allah daripada para malaikat untuk memusnahkan negeri tersebut. Sebab apa? Dan tak perlu pun, kata Allah, kerana Allah itu maha berkuasa, tak perlu menurunkan bala tentera yang ramai daripada para malaikat. Cukuplah dengan in kanat illa sayhatan wahidah, dengan satu teriakan sahaja, maka seluruh penduduk tersebut mati. Kalau kita buka dalam tafsir At-Tabari, cerita tu agak menarik, tapi dari segi riwayat Allah Ta'ala a'lam. Allah mengutuskan Jibril sahaja, dicabutnya pintu kota, diteriakkan di kota tersebut dengan teriakan yang kuat, mati semua. Maknanya apa? Maknanya Allah itu maha perkasa, Allah itu maha berkuasa. Sebab itu kita ni hamba Allah yang lemah kan, Puan Hajah kan. Allah itu maha berkuasa. Apa sahaja kehendak Allah, kalaulah kita ingkar perintah Allah, kalau Allah nak hantar bala tu, Allah maha berkuasa. Sebab itu kita sedaya mungkin usaha untuk melakukan perintah Allah. Benda yang wajib-wajib tu kita buat sungguh-sungguh kan aja kan. Sembahyang, puasa kita, baca Quran kita, istighfar kita, sentiasa kita duk buat ya. Kita jauhi benda-benda yang Tuhan larang, perkara-perkara dosa kita jauhi sungguh-sungguh. Sebabnya kalau Allah nak turunkan bala, Allah boleh je kan. Kalau dulu tentera Abraha dia nak serang Kaabah, Allah hantar apa? Tayran ababil, burung yang kecil je, ababil, lebih kecil daripada burung merpati. Dibawa bahan bakar daripada neraka, habis hancur. Tentera bergajah tu hancur, gajah boleh hancur, jatuh satu persatu, dia punya dagingnya, tulangnya, kecil je Allah hantar. Kita baru ni 2 tahun Allah hantar tentera Allah, virus je, lagilah kecil, tak nampak kan. Tapi susah kita 2 tahun pakai topeng.
Tahu tak? Yang meninggalnya berapa ramai di Malaysia sendiri berapa ribu meninggal. Yang sakitnya sampai sekarang, kita katakan long COVID, ya Allah kesannya sampai sekarang. Allah hantar lagi kecil tentera dia kan. Sampai hari ni pun duk pakai topeng kita. Bila buka topeng orang tak kenal. Awak ni siapa? Tak kenal dia kan. Bila pakai topeng balik, oh ajar baru perasan kan. Baru Allah hantar ujian yang sedikit pun kita dapat rasa bahawa Allah maha berkuasanya Allah. Ini menunjukkan bahawa kekuasaan Allah itu maha hebat. Atas dunia pun kita dah boleh nampak benda yang berada di persekitaran kita. Lebih-lebih lagi di negeri akhirat. Kita akan melihat sendiri amal perbuatan kita yang baik akan diberi balasan yang baik oleh Allah. Amal perbuatan kita yang jahat juga kita akan menerima balasannya di sisi Allah. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan, kata Allah, terhadap hamba-hamba itu. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang seorang rasul pun kepada mereka kecuali mereka mengejek-ngejek rasul tersebut. Ini cerita umat yang terdahulu tadi. Datang Nabi dan Rasul, diejek-ejeknya Nabi dan Rasul tersebut kan. Kita pun ambil pengajaran, ambil tadabbur, ya Allah, apa sahaja perintah Allah, kita jangan duduk buat main-main, kita jangan duduk buat perli-perli kan. Maknanya apa saja perintah Allah, jangan duk pelilah. Ya Allah suruh kita semayang, orang perempuan Allah suruh pakai tudung elok, contoh kita katakan tutup aurat elok. Tuhan suruh kita buat baik dengan suami, Tuhan suruh macam-macam lah benda-benda yang baik tu, janganlah kita memperolok-olokkannya. Walaupun mungkin kita kata memperolokkan kita tu tadi hanya sekadar kita main-main, walaupun umat yang terdahulu tu mereka mengejek-ngejek terus para Nabi, dan Allah menunjukkan kekuasaan Allah di atas ejekan tersebut. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Tidakkah mereka mengetahui betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahawasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak kembali kepada mereka, dan setiap mereka semua akan dikumpulkan kepada kami pada hari kiamat besok, pada hari pembalasan. Dan kita tengok umat-umat yang terdahulu ini yang ingkar perintah Allah tu, sampai hari ini kita boleh nampak kesan bala yang Allah turunkan. Dan Hajjah kalau pergi ke Madinah contoh, ramai yang pergi ke Madain Saleh kan, tengok bagaimana Allah memusnahkan kaum Nabi Saleh, yang singgah ke Jordan, pergi ke Bahrul Mayyit, Dead Sea, laut mati tu. Allah, sampai sekarang kita boleh melihat kekuasaan Allah, bagaimana Allah hancurkan kaum yang melakukan hubungan sejenis, kaum Sadum. Kan kita pergi ke laut mati bukan hanya pergi duduk beli dia punya kosmetik dia tu, sabun-sabun dia sahaja, ataupun pergi duduk main berendam dalam tu sahaja. Kita pergi untuk melihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala pernah menurunkan azab di tempat tersebut. Sebab tu kalau sampai ke sana janganlah pergi duduk seronok-seronok sangat, berjalan pun laju-laju. Sebab apa? Sebab kita hanya nak melihat nak berasa insaf sahaja, bukan nak pergi bersukaria dan sebagainya kan. Tengok bagaimana Allah dahsyatnya azab Allah kepada kaum-kaum yang terdahulu.
Dan mereka ini bila dikatakan bahawa kita semua ni akan pergi menghadap Allah, kita semua ni akan mati, mereka memperolok-olokkan ajakan tersebut. Dia kata atuk nenek moyang kami yang terdahulu yang dah mati tak ada seorang pun patah balik pada kami, tak ada seorang pun bagi tahu sekian-sekian berada di alam barzakh dan sebagainya. Allah, sampai macam tu keadaan mereka, sedangkan kita patut beriman bahawa selepas daripada kehidupan kita ini akan ada satu masa, satu ketika Allah akan memanggil kita, dan di saat itu kita akan berada di satu alam lah, satu alam yang mana merupakan alam transit kita sebelum daripada tibanya alam akhirat, iaitu alam barzakh. Jadi itulah antara tadabbur yang kita kena ambil berat. Yang pertama tadi daripada ayat yang mula-mula tu, kita akui bahawa Allah itu maha berkuasa untuk menghukum hamba-hambanya, kan? Sebab itu kita jangan rasa senang hati dengan dosa kita yang lampau tu. Kita kena patut sentiasa bertaubat pada Allah, istighfar pada Allah. Maknanya kalau Allah nak azab kita, dah layak dah Allah azab kita, tetapi Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Umat Nabi Muhammad ini ditangguhkan azabnya. Apa tujuan ditangguhkan? Kalau umat yang terdahulu buat benda yang salah, terus Allah hukum atas dunia. Tapi umat baginda Nabi SAW ini ditangguhkan. Apa tujuan? Tujuannya yang pertama, supaya kita bertaubat dan kembali pada Allah. Kan? Puan Hajah yang depan saya ni pun, mana kebanyakannya dah dah telah pun melalui satu usia yang agak lama, kan, agak berusia. Allah tangguhkan lagi kematian kita kerana Allah nak suruh kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tahun lepas 2022, umur kita mungkin 60, mungkin 57, mungkin 63. Tahun ini kalau ikut kiraan, kalau 65 tadi dah jadi 66. Maknanya Allah bagi tempoh lagi kepada kita. Apa tujuan? Kerana Allah sayangkan kita, nak supaya kita kita kembali pada Allah, sentiasa taubat, kan, sentiasa istighfar, ya. Kemudian memperbanyakkan amal soleh kita lah. Ada datang seorang Badawi, orang kampung, datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Ditanya Nabi. Apa jawapan Rasulullah? Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, yang panjang umurnya. Jadi alhamdulillah Allah bagi bertambah lagi setahun umur kita ni. Maknanya panjang umur kita. Itu baik juga tu. Kemudian wa hasuna amaluhu, panjang umur dan elok amalan. Makin baik amalan. Maknanya Allah bagi kehidupan kita tahun 2023 ni supaya kita tambah amal soleh kita lah. Kalau sebelum ni setiap malam, mungkin dalam seminggu 3 malam kita sempat baca surah Yasin sebelum tidur, contoh. Ini bukan cerita orang dalam grup kita ni, cerita tempat lain ni. Orang grup kita ni alhamdulillah 60 tahun ke atas, yalah, alhamdulillah. Mana kalau tahun lepas kita mungkin seminggu 3 kali sempat baca, mana 3 malam je kita sempat habiskan Yasin. Ini dah naik tahun yang baru, kita tambah amal soleh. Setiap malam habiskan Yasin. Pagi-pagi Al-Waqi'ah, Masya Allah. Jadi makna sentiasa tambah amal soleh. Kalau dulu kita sembahyang sunat duha 4 rakaat je, tahun lepas, tahun ni dah bertambah setahun ni, kita tambah lagi 2 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, makna sentiasa tambah. Kerana manusia yang terbaik ialah yang panjang umurnya dan banyak elok amal ibadahnya. Sentiasa mohonlah keampunan Allah atas dosa-dosa kita yang lalu, kan. Nak buat macam mana, zaman kita muda-muda dulu kita tak tahu, kan. Kita tak ada peluang untuk belajar. Zaman Pok Yeyeh dulu zaman kita tak berapa nak tutup elok kita punya rambut kita, zaman kita ialah. Tapi hari ini Allah bagi ruang, Allah bagi peluang
untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini merupakan satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua, ya Puan Hajah, ya. Itu tadabbur yang kedua lah. Kita sentiasa mohonlah keampunan Allah, mohonlah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana satu hari nanti ni, semua daripada kita ni akan dihadapkan di hadapan Allah, dihadirkan di hadapan Allah. Di mana? Di padang mahsyar besok. Di padang mahsyar besok, Allah, di situlah kita akan melihat bagaimana amal baik kita atas dunia, kita akan tengok hasilnya. Bagaimana perbuatan jahat kita atas dunia, kita akan tengok hasilnya. Sebab itu kita rebut peluang, Puan Hajah, kan, masa yang Allah berikan. Kan kita selalu dengar ustaz-ustaz duk sebut irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum tiba 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Yang masih muda dalam ni, kan, Allah kata masa muda sebelum tiba masa tua. Tapi saya rasa dalam ni walaupun 60-an pun nampak muda lagi semua ni, kan. Masih remaja. Maknanya, yalah, kalau nak bandingkan, kalau umur kita 60, kalau mungkin yang masih ada mak umur 90, kita lebih muda daripada mak kita. Jadi kita rebut peluang lah. Kan beza waktu kita masih muda ni masih kuat lah, maksudnya, kan. Remaja purba. Remaja purba. Kita masih kuat, mana masih kita kuat lah. Jadi, rebutlah peluang tersebut. Waktu muda sebelum remaja purba. Waktu muda sebelum tiba waktu tua. Wasihhataka qabla saqamik. Waktu sehat sebelum tiba waktu kita sakit. Waktu sehat ni lah kita boleh dengar kuliah, walaupun kuliah online boleh dengar lagi. Kalau kita dah sakit, Allah, nak buka telefon pun tak boleh, nak pegang telefon tak boleh dekat hospital. Tak larat. Apa nama, tangan kanan sebelah kiri penuh dengan jarum, tangan kanan pun tak larat nak angkat, nak buka Google Meet tak boleh. Dah tak boleh dah waktu kita sakit, kan. Waktu sehat ni lah kita ambil peluang, kan. Kita nak belajar Quran waktu sehat. Kita nak belajar tafsir waktu sehat. Kita nak belajar fiqh waktu kita sehat. Bila dah masuk hospital, dah sakit, saya duk pergi ziarah hospital baru ni, duk jaga mak dekat hospital, kan. Mana dah ada orang buat kuliah dekat ward tu. Bukan kata ward nilam. Ada lepas maghrib ada kuliah apa nama fiqh. Ward apa? Kasturi, ada kuliah tafsir. Dah tak ada dah. Kan? Waktu kita sihat ni lah, ambil peluang, kan. Waktu kita masih boleh sembahyang dalam keadaan yang sempurna, banyak, kan, sembahyang sunat. Bila kita dah tak boleh nak berdiri, tak boleh, terpaksalah kita duduk. Contoh, kita dah hilang nikmat solat dengan kesempurnaan solat tu tadi. Maksudnya solat kita sah, tapi maksudnya kesempurnaan sebagaimana orang yang boleh berdiri, orang yang boleh rukuk, orang yang boleh sujud, lain. Baru ni Pak Haji, saya saya boleh kata kalau hujung minggu tu hampir setiap malam lah ada kuliah, kemudian subuh tu kuliah subuh dan sebagainya, kan. Ada seorang haji tu, umur dia sekarang ni dah masuk tahun ni dah masuk 79. Setiap kali saya pergi kuliah tempat tu, kuliah subuh, saya tak nak bagi tahulah seorang mana, kan. Kuliah subuh mesti dia ada. Kalau saya sampai awal, dialah orang yang pertama saya jumpa. Maknanya istiqamah dia haji tu. Dia pergi macam mana Haji? Dia naik kerusi roda, wheelchair. Sejak saya mengajar kat Surau tu, saya ingat dah hampir 5-6 tahun. Daripada saya mula kenal dia berkursi roda. Rupa-rupanya daripada umur 70 tahun, dia memang tak boleh berjalan lah dengan kursi roda. Dia kata masuk tahun ni dah 9 tahun, dia solat atas kursi roda dia. Dia kata, ya Allah, dia sangat-sangat rindu
nak rukuk, nak berdiri, nak turun sujud macam orang biasa yang boleh sujud. Allah. Dia kata saya duk berdoa Ustaz, walaupun maksudnya bukanlah kuat macam dulu pun sekurang-kurang saya boleh turun sujud macam dulu. Saya rindu nak letakkan dahi saya ni ke lantai. Allah, kita kata betapa besarnya nikmat kesihatan. Jadi sementara Allah bagi kita sihat, ya, kita ambil peluang lah untuk buat amal sebanyak-banyaknya. Kita nak berzikir, kita nak baca Quran waktu kita sihat, kan? Syababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik. Waktu kita senang lah sebelum tiba waktu kita susah. Itulah turun naik kehidupan. Waktu kita ada duit ni lah kita nak sedekah, kan? Bila kita mungkin ada satu masa Allah uji dengan kita sakit, menghabiskan banyak duit pembelanjaan kita, duit pencen kita, KWSP kita, habis dengan duk rawat kita. Sampai nak bersedekah pun kita mungkin tak ada peluang. Time ni lah yang Allah bagi peluang untuk kita ada sikit-sikit ni bagi, kan? Bagi sedekah, buat infak, wakaf dan sebagainya. Kalau boleh tu setiap hari tu biarlah ada pahala sedekah. Puan Hajah bila bagi sedekah sekarang ni mudah bagi sedekah, online pun boleh, nak bagi dekat tabung masjid pun boleh, kita cari orang susah pun boleh, sambil-sambil Puan Hajah lalu pergi beli nasi apa pagi-pagi, nasi lemak tu, tengok ada cleaner tengah duk bersih-bersihkan kedai tu, macam contoh kita bagi ululah RM10 dan sebagainya. Ataupun masa kita letak dalam tabung masjid tu, bangun pergi sembahyang subuh, balik sembahyang subuh letak dalam tabung masjid tu, infak untuk kelab kita ni pun bagus, kan? Waktu kita infak tu tadi, kita berdoa, ya Allah, doalah apa saja dengan dan kita hadiahkan pahala sedekah kita tu mungkin kepada ayah kita, mak kita, orang yang dah meninggal, pasangan kita, tidak akan terkurang pahala. Kita kata, kita dah niat sedekah pahala ni kepada ayah kita, kita tak ada pahala, tak ada, dapat juga pahala, kan? Allah, kalau ada apa-apa hajat yang kita kata yang kita sangat berhajat, banyakkan bersedekah, kan? Masa bersedekah tu berdoalah, ya Allah, suami aku ni sakit lama, ya Allah mintalah sembuh, ya Allah anak aku diuji dengan ujian, ya Allah mintalah supaya kerjayanya, macam-macam lah, apa saja doa, kan? Bersedekah. Ghinaka qabla faqrik, masa ketika kita masih senang, sebelum tiba masa kita susah dan sebagainya. Apa lagi? Ada 5 perkara tadi. Waktu senang, sebelum tiba waktu susah. Yang hujung sekali tu, hayataka qabla mautik. Itulah waktu kita masih hidup, sebelum tiba Allah menjemput kita, kan? Bila dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak ada apa dah kita. Walaupun kita pesan pada anak kita, kalau mak meninggal, masa tanam mak tu kena tanam sekali dengan telekung Siti Khadijah 5 pasang. Sejadah yang mak beli dekat Madinah tu, mak nak 10. Buat apa mak? Mak nak semayang dalam kubur dah tak ada dah. Masa ni lah, masa kita masih diberi peluang masa ini, usia kita ini, kita gunakan Puan Hajah, ya, sebaik-baiknya. Saya ni pesan pada diri sendiri jugalah, pada saya dan pada kita semua. Kita ni Puan Hajah, kalau kita tak ada kuliah-kuliah agama, kita mungkin leka, kan? Bila ada kuliah macam ni lah, saya pun boleh ingatkan diri saya sendiri. Allah, bila baca surah Yasin ni, bila Allah kata, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, dan setiap daripada mereka semua akan dikumpulkan di hadapan Allah di padang mahsyar. Bukan kaum yang terdahulu sahaja, kita sendiri pun besok akan dihimpunkan di hadapan Allah, akan dihisab. Jadi hari ni kita ambil peluang lah. Allah masih lagi beri masa kepada kita, kan? Bila Allah dah tarik kita, dah tak ada dah. Masa hidup ni lah kita nak baca Quran,
baca Quran tu alhamdulillah, Puan Hajah kelab pencinta Al-Quran ini selalu baca Quran. Jangan tinggallah surah-surah pilihan tu baca. Walaupun kita kata saya nak baca macam mana Ustaz, saya baca pun sangkut-sangkut, tak apa, yang penting belajar. Orang yang baca Quran, baca dengan baik, satu pahala dikira huruf yang kita selalu sebut kan. Alif lam mim bukan satu huruf, 3 pahala, 1 pahala diganda 10, 30 pahala. Makna diganda-gandakan. Dan kalau kita baca Quran dengan susah payah kerana kita tak mahir, ditambah lagi pahala. Pahala apa? Pahala bersusah payah membaca Al-Quran. Orang lain baca Yasin 10 minit selesai. Sebab dia hafizah, sebab dia dah selalu baca, dia baca lancar. Kita ni ya Allah baca Yasin 1 jam tak habis lagi. Iyalah berulang wal Qur'anil Hakim. Tengok lagi betul ke? Tergagap-gagap kita. Kenapa? Kita tak berapa mahir baca, tapi kita sedang belajar membaca dan kita baca dengan susah payah. Allah double pahala. Allah double pahala, jangan risau. Tapi yang penting kena belajar baca. Jangan pula kita baca tak pandai, kemudian kita baca salah dan kita tak nak belajar. Tak nak belajar, yang tu tak boleh lah. Itu kalau kita tak belajar, kita baca salah, berdosa lah kita kan. Tapi kalau kita sedang belajar, memang belajar, tapi Allah kerasnya lidah aku ni kan, gigi pun dah tinggal bawah je. Atas dah tak ori. Jadi kita kata, susah nak baca, tapi kita tetap juga baca kan. Allahu Akbar. Allah memberi pahala yang sangat besar. Jadi rebutlah peluang sebelum daripada kita dihadapkan di hadapan Allah di padang mahsyar. Paling kurang kita ada usaha-usaha yang kita buat bertambah baik. Kalau dulu kita tak berapa nak rajin, hari ni rajin kita baca Quran. Kalau dulu kita tak berapa nak rajin sembahyang sunat, hari ni kita sembahyang sunat, banyak kita sembahyang sunat. Kalau dulu kita ni ya Allah, mulut kita ni susah nak jaga mulut kita ni, tapi hari ni kita jaga tutur kata kita kan. Jaga tutur kata kita, maknanya benda-benda yang boleh bawa dosa tu kita ikhtiar untuk kita tinggal, kita kekang kan. Kemudian benda-benda pahala tu tadi kita buat sungguh-sungguh. Itulah mudah-mudahan hujung hayat kita ni hujung yang baik, husnul khatimah. Sebab tu selalu berdoa aja ya. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah lepas sembahyang tu. Ya Allah, biarlah hujung hayat kami ni, kematian kami ni husnul khatimah, kematian yang baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, aku mohon sungguh-sungguh, kami mohon sungguh-sungguh ya Allah, janganlah kematian aku ni su'ul khatimah. Kita berdoa dan mudah-mudahan Allah akan bagi wajah kita minta sungguh-sungguh, Allah akan bagi. Kalau boleh, maksudnya kalau dulu kita biasa leka lalai duduk tempat air tetap air duduk karaoke tetap air, hujung-hujung usia kita ni Yasin wal Quranil Hakim. Baguslah tu. Jangan pula masa muda-muda tu bagus hafizah dia kan. Ngaji Quran sedap, bukan setakat tangan letak dekat pipi, kaki pun naik sekali dekat pipi, nak ceritanya sedap bacaan. Tapi hujung-hujung usia dah lepas pencen, dandut dia. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita tak nak. Kalau dulu kita pakai tudung jenis scarf je kan, hari ni pakai jilbab elok, tutup sampai ke dada. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Jadi mudah-mudahan dengan usaha kita lah, mujahadah kita ni tadi, dengan kita baca surah Yasin, kita tadabbur surah Yasin, kita duk ingat Allah, satu hari nanti jami'ul ladaina muhtarun. Allah kata, semua hamba-hamba aku ni aku himpunkan di satu tempat, kamu kena menghadap aku, kamu akan tengok apa yang kamu dah buat atas dunia, maka aku akan beri balasannya. Jadi mudah-mudahan ya Puan Hajah ya, dengan
beberapa ayat yang kita tadabbur, yang ringkas tersebut boleh memberi manfaat kepada kita dan boleh membugarkan balik keimanan kita, keinginan kita untuk melakukan amal baik dan amal soleh. Jadi saya kira memadailah ya untuk pagi ini ya Puan Hajah ya. Mungkin kalau ada soalan dah, boleh satu dua soalan sebelum kita tutup dengan doa. Okey, kita buka soalan. Silakan. Yang nak bertanya. Ada soalan tak? Silakan. Semua ni khusyuk ni kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Puan. Okey, Ustaz, Ustaz boleh bagi tips ataupun cara untuk kita nak mengajak seseorang yang susah, malas atau susah, macam mana nak cakap, malas atau susah ke atau tak, jauh dari Allah, tak suka baca Quran, kalau ajak pergi kuliah agama pun tak suka. So macam mana ya Ustaz? Bagus soalan. Soalan yang sangat bagus dan sangat hampir dengan kita semualah, bukan Puan je, saya pun sama keadaan. Kadang kita sayang dengan orang yang paling hampir dengan kita kan, mungkin pasangan kita, anak-anak kita, saudara kita, kawan baik kita sayang sangat-sangat. Kita ni alhamdulillah Allah bagi hidayah dan taufik ni, kita bersyukur kan, kita teringin nak buat amal baik tu satu nikmat tau. Sebab tu kena banyak bersyukur. Tapi kita nak juga orang kita sayang tu ikut sama. Bukan apa, nanti kan kita boleh belajar sama-sama, makin bersemangat. Dan kita atas dunia duduk seronok-seronok sama-sama. Dan kita nak sungguh-sungguh kita boleh sama-sama berpimpin tangan sampai ke syurga. Tapi kadang-kadang itulah hidayah Allah itu maha orang kata apa, maha besar nikmatnya. Kadang-kadang nampak susah je. Macam mana kita nak buat kan? Yang pertama sekali, kena banyakkan doa. Doa tu sangat-sangat besar kesannya. Doa. Kalau boleh sebut nama, ya Allah, ya Tuhanku, ini kawan baik aku daripada sekolah rendah, daripada asrama, kerja pun sama-sama, ya Allah. Ya Allah, aku sangat sayang pada kawan aku ni, ya Allah. Berilah petunjuk padanya, ya Allah. Dekatkanlah ia dengan hidayahmu, ya Allah. Doa sangat sungguh-sungguh. Itu yang pertama sekali lah. Sebab kadang-kala kita ajak, tapi kita ajak tu dia macam susah kita nak hubungkan kerana kita tidak berharap dengan Allah. Itu satulah doa. Yang kedua, kita kena ada jambatan dah. Bila kita nak ajak orang ni, kita jangan terus pergi atau kita nak tegur orang, kita jangan terus tegur macam tu. Mungkin setengah orang boleh. Sebab manusia ni dia ada pelbagai peringkat. Ada orang dia boleh sedar dengan orang perli. Ada orang dia boleh sedar dengan nasihat. Ada orang dia boleh sedar dengan marah. Ada orang dengan hukuman baru boleh sedar, contohlah. Jadi banyak peringkat. Jadi bila kita nak ajak tu, kita jangan direct ajak macam tu lah. Kita bina hubungan baik. Macam-macam lah hubungan baik yang kita buat tu. Mana kalau kawan kita tu, mana kita rapat lah dengan dia, rapat sampai satu masa kita ajak bersama bersama-sama buat benda yang baik kan? Macam kita didik anak lah, memanglah Allah suruh kita ni, suruh anak kita semayang umur 7 tahun. Tapi bukan kita tak semayang tapi suruh je, ataupun kita semayang kita suruh macam tu, bukan. Kita ajak sama-sama, maksudnya ajak dia sama-sama. Jom kita malam ni ada kuliah hadis ni, jom kita pakat-pakat pergi. Kali pertama mungkin dia kali kedua kita kemudian renggang satu masa kita buat baik lagi, sampai satu masa, kali kedua kita ajak lagi, insya-Allah mudah-mudahan dia akan bersama-sama dengan kita. Sebab itu ada satu pepatah Arabnya, al-insan ibadul ihsan. Manusia ini dia sanggup menjadi hamba abdi kepada orang yang berbuat baik pada dia.
Betul. Kalau orang yang buat baik yang kita pun tak sampai hati, kita pun rasa malu, itu salah satu. Yang kedua lah, bina hubungan dulu, kemudian buat baik. Kemudian itulah yang paling utama sekali, doa. Dan selebih itu kita mengharapkan, maknanya harapan kita bersandar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berdasarkan kepada pengalaman sedikitlah yang saya lalui lah aja. Mungkin orang lain di hadapan saya ni mungkin ada pengalaman lain yang lebih ni boleh kongsi, boleh kongsi. Yang penting doa tu, doa. Doa kan. Doa itu sangat berkesan. Doa ni sangat berkesan. Tiap-tiap hari doa, InsyaAllah ya Hajah ya. Kawan saya suka makan, ajak pi makan, suka nak pi, lepas tu singgah masjid ajak solat. Tak nak solat. Tak apa. Kita ajak pergi makan dulu. Ajak pergi makan. Lepas tu ajak juga pergi masjid. Lepas makan ke, sebelum makan ke, pergi masjid supaya dia sembahyang. Kita sentiasa buat dan berdoalah pada Allah supaya dia istiqamah menunaikan solat. Itulah. Bukan mudah, sebab tu mahal hidayah. Hidayah tu cukup mahal. Hidayah tu mana rasa nak buat baik. Tu hidayah. Satu lagi taufik. Taufik ni ada setengah orang dia memang rasa nak buat baik, tapi bila nak buat benda baik tersebut, nak buat ibadah, nak sembahyang, nak puasa, nak apa, tiba-tiba ada halangan. Maknanya dia dah ada hidayah tapi taufik belum ada. Tapi kita ni Allah bagi dua, sebab tu kena bersyukur sangat-sangat. Allah bagi hidayah rasa nak buat benda baik. Kemudian mudah ya Allah lorongkan nak buat benda baik. Ada orang nak pergi haji, ya Allah. Lama dia nak pergi haji, duit dah ada, ini dah, tapi macam-macam benda, halangan. Jadi kita minta dua-dua, ya Allah, bila hidayah padanya, bila taufik padanya, ya Allah. Mudah-mudahan, itulah. Man dalla ala khairin kafa'ili. Kita tunjuk benda yang baik, orang pun buat benda yang baik, kita mendapat pahala sama dengan orang yang buat baik. Aja. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya, salam. Ya, Puan Haja. Saya nak tanya, kalau macam mana dalam apa keutamaan dalam Islam? Nak tahu keutamaan yang apa benda kerja yang kita perlu dahulukan. Nak tahu keutamaan. Bagus soalannya. Paling utama sekali ialah kita betulkan akidah kita lah. Iman kita. Akidah kita kena solid dah, maksudnya kena akidah yang benar. Kita buat sesuatu tu lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Itu yang paling utama. Yang pertama lah akidah. Sebab tu akidah ni kena belajar ya, kena ada kelas akidah supaya kita kenal Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks ibadah kita, yang paling utama ibadah apa? Solat. Solat fardu tu yang paling utama. Benda-benda yang fardu dalam rukun iman, dalam rukun Islam kita tu. Sembahyang dulu, kemudian puasa, kalau kita perlu bayar zakat, ibadah-ibadah yang disebut sebagai ibadah khususi. Kemudian dari segi hubungan kita dengan Allah dan juga dengan manusia lah, dari segi perlakuan kita, dari segi penampilan kita pun penting juga. Kalau orang perempuan tutup aurat dengan lebih baik, lebih sempurna. Itulah yang paling utama sekali, sembahyang tu. Sebab sembahyang mula-mula sekali akidah. Akadah itulah akaun kita yang menunjukkan kita ni ada akaun pahala kita lah. Kemudian solat. Solat itu nombor password untuk akaun kita. Kalau tak ada sembahyang, kita buat baik macam mana pun, sedekah banyak mana pun, kita tak akan dapat pahala daripada amal baik kita. Jadi akidah, solat. Kemudian insya-Allah kalau kita jaga betul-betul akidah kita, jaga betul-betul sembahyang kita, Allah memudahkan kita untuk buat amal-amal yang lain ya. Dan tanggungjawab yang lain lah, saya pada sembahyang tadi tu, tanggungjawab kalau kita sebagai seorang isteri, tanggungjawab kita dengan suami, tanggungjawab kita dengan anak-anak kita. Kalau kita sebagai seorang suami, lagi besar tanggungjawab kita kan, orang bawah tanggungan kita dengan mak ayah kita. Jadi itulah keutamaannya akidah, kemudian ibadah kita yakni solat yang paling utama, dan ibadah-ibadah wajib yang lain. Kemudian pergilah kepada benda yang disebut sebagai hubungan kita dan tanggungjawab kita dengan manusia yang lain.
Itu dari segi turutan dia lah ya. Dan kita sedaya mungkinlah berusaha untuk tinggalkan perbuatan dosa. Perbuatan dosa, tinggalkan. Walaupun kita tinggal kemudian duk buat lagi, tak taubat lagi, ikhtiar tinggal lagi, doalah dengan Allah. Dan dalam masa yang sama amal soleh tu sentiasa buat. Istighfar jangan tinggal, selawat ke atas Nabi jangan tinggal. Bila kita banyak istighfar, Allah akan lorongkan kepada kita jalan-jalan yang sangat mudah. Jalan kita nak tinggalkan amal jahat pun Allah lorongkan supaya mudah kita tinggalkan. Jalan untuk kita buat benda yang baik pun Allah memudahkan kita untuk kita buat benda yang baik. Jadi sentiasa ingat pada Allah dengan zikrullahnya, dengan istighfarnya dan sebagainya. Itulah yang setakat yang saya tahulah ya, Puan Hajah ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Saya rasa kita boleh tangguhkan dulu ya, Puan Hajah ya. Ustazah ya. Okay, baik Ustaz. Jazakallahu khair Fadil Ustaz Dr. Nurazi atas kesediaan perkongsian ilmu mengungkap makna ayat isi Al-Quran dari tadabbur surah Yasin itu tadi. Dan sesungguhnya dengan rasa takut kepada Allah tu meskipun tanpa melihatnya dan mengikuti peringatan dapat mendatangkan ampunan dan dari dosa dan pahala yang mulia ini. Dan oleh kerana itu semoga sedikit sebanyak dapat membantu memberikan penjelasan dan kefahaman bagi kita semua melalui sesi tadabbur ini. Dan seterusnya sama-samalah kita ikuti sesi tadabbur seterusnya iaitu surah Al-Imran dari bersama-sama kita dengan Ustaz Harun sebentar saja lagi dalam pukul 9 dan insya-Allah. Dan Ustaz mohon tangguh dulu majlis ini dengan kafaratul majlis dan soal. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustazah. Kita baca doa sikit pendek ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Sayangilah ibu dan ayah kami ya Allah sebagaimana mereka kasihkan kami sewaktu kami masih kecil ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami zuriat-zuriat yang saleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi kita tangguhkan sesi kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Ainul. Aman.